dibaca dan dibincangkan ialah yang berhuruf tebal tu, Ghazwah Badar pertama, atau Ghazwah Safwan, setengahnya baca Safawan. Ghazwah Badr al-Ula disebut. Jadi Ghazwah Badar yang terkenal, yang masyhur itu bukan yang pertama, ini yang pertama. Sebelum itu telah berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijrah juga, bersamaan dengan bulan September tahun 623 Masihi. Punca berlakunya ghazwah ini ialah Kurz bin Jabir Al-Fihri bersama satu pasukan orang-orang musyrikin telah menyerbu kawasan ternakan di Madinah. Sejumlah ternakan terdiri dari unta, kambing dan lain-lain telah dilarikan mereka. Apabila mendapat tahu, Rasulullah SAW terus keluar bersama 70 orang sahabat untuk mengejar mereka. Sampai ke Safawan, dekat Badar, mereka dikejar Nabi SAW dan para sahabat. Namun mereka berjaya melepaskan diri. Maka Rasulullah SAW pulang ke Madinah tanpa mendapat kembali ternakan yang dilarikan. Pertempuran juga tidak berlaku dalam ghazwah ini. Pada kali ini Nabi SAW melantik Zaid bin Harithah sebagai penggantinya untuk menjaga keamanan dan keselamatan orang-orang di Madinah. Kurz bin Jabir Al-Fihri adalah salah seorang pemimpin Quraisy. Beliau kemudiannya memeluk agama Islam. Dalam peristiwa Puak Uraniyin yang melarikan ternakan kepunyaan kerajaan Islam di Madinah dan membunuh penggembala-penggembalanya, Nabi SAW telah menghantar satu pasukan berkuda untuk mengejar mereka. Kurz bin Jabir dilantik baginda SAW sebagai ketua pasukan itu. Ketika itu dia sudah Islam. Kurz dan pasukannya berjaya menangkap puak-puak penyamun itu dan mereka kemudiannya dihukum. Kurz akhirnya telah mati syahid dalam peperangan Fathi Makkah, pembukaan Makkah. Itulah secara ringkasnya kisah Ghazwah Badar yang pertama. Pada hakikatnya bukanlah satu peperangan yang dirancang khusus masing-masing itu keluar untuk berperang, tidak. Tetapi ini adalah gangguan oleh orang-orang kafir Mekah nak mengganggu penduduk Islam di Madinah. Macam-macamlah cara yang mereka buat. Antaranya ialah mereka selalu menyamun, melarikan ternakan-ternakan orang-orang Islam, terutamanya kepunyaan kerajaan Islam, hasil zakat dan sebagainya. Mereka biasa buat begitu. Ini salah satu yang dilakukan oleh mereka. Tujuannya ialah untuk menggugat keamanan Madinah. Nabi SAW seperti yang kita baca tadi, kejar mereka, tapi mereka terlepas dan tidak sempat ditangkap oleh Nabi SAW. Begitulah keadaan dalam masa itu. Cara orang-orang kafir ini nak mengganggu-gugat keamanan masyarakat Islam, macam-macamlah cara dia buat. Itulah antara yang dilakukan. Jadi patutlah Nabi SAW pun mengambil tindakan yang lebih kurang serupa dari segi nak ganggu, nak menyekat rombongan dagang mereka yang pergi ke Syam ataupun pulang dari Syam ke Mekah. Nabi SAW pun mengambil tindakan seperti itu juga.
Tetapi Kurs bin Jabir ini kemudiannya memeluk agama Islam. Dalam peristiwa Uraniyin, ataupun dalam setengah-setengah kitab hadis disebut Uql, puak-puak Uql dan Uraniyin. Ini berlakunya kira-kira tahun 4, sekitar itulah, tahun 5 Hijrah. Dia pada ketika itu sudah Islam. Pada masa itu pun orang-orang kafir ini masih lagi menceroboh Madinah dan melakukan perbuatan yang sama, cuba melarikan ternakan-ternakan orang-orang Islam, ternakan-ternakan berupa zakat di kawasan-kawasan penggembalaannya. Mereka melarikan. Dan bukan sekadar itu, tindakan mereka bunuh penggembala-penggembala Nabi SAW yang berada di situ dengan kejam sekali, seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab. Antaranya yang mereka lakukan ialah mereka cungkil biji mata. Itu yang dilakukan oleh mereka. Kurs, Nabi SAW serahkan tugas untuk mengejar mereka kepada dia. Jadi, dulu dia buat macam tu. Sekarang ni bila dia Islam, Nabi suruh dia buat kerja yang sama. Dan oleh kerana dia ahli dalam bidang itu, memang dia dapat tangkap. Setelah dapat ditangkap di sini dan dihukum, saya sebut dengan ringkas saja di sini. Setelah ditangkap, apa hukuman Nabi SAW terhadap mereka? Antaranya yang disebutkan di dalam kitab-kitab hadis seperti Tirmizi dan lain-lain, disebutkan Nabi SAW tak bagi minum air kepada dia, dan biarkan mereka terlantar di atas batu-batu hitam yang panas di kawasan itu. Kemudian Nabi SAW perintahkan supaya dibakar besi sampai merah dan dicungkil mata dia juga, beberapa orang dari di kalangan mereka. Puak-puak ini asalnya, Uraniyin ini asalnya dia pergi ke Madinah untuk memeluk agama Islam, dan dia sudah memeluk agama Islam. Ceritanya mereka ini kemudiannya diserang penyakit busung, buncit perut. Jadi dia pun kata boleh jadi cuaca udara di sini tidak sesuai dengan kita. Jadi bagaimana minta dengan Rasulullah kalau pergi ke tempat lain? Rasulullah SAW kata ada situ. Daripada cerita ni banyak sangat hukum-hukum agama disimpulkan oleh para ulama. Antaranya Nabi SAW perintahkan pergi di kawasan penggembalaan unta dan ishrabu min albaniha wa abwaliha. Itu perintah Rasulullah. Kamu minumlah susu unta itu dan air kencingnya. Itu yang Nabi suruh. Mereka pun pergi di sana, minum susu, minum air kencing, kemudian dia jadi sembuh. Selepas itu dia berubah fikiran, ataupun memang daripada asal lagi perancangan dia begitu, niat dia sudah tidak baik daripada asal lagi. Kemudian dia pun bunuh penggembala, dan dia murtad di situ. Buat-buat dia ada beberapa orang, dan dia bunuh dengan kejam seperti yang Rasulullah balas tadilah. Sebab ada di antara penggembala tu yang dapat melarikan diri, tak mati, dia pura-pura mati. Lepas tu dia lari pergi cerita kepada Rasulullah begini yang mereka buat kepada sahabat-sahabat kita tu. Rasulullah pergi kejar. Kurs inilah yang disuruh oleh Rasulullah SAW mengejar mereka. Banyaklah hukum yang kita umat Islam dapat melalui peristiwa itu. Antaranya tadi, najis sebagai ubat. Bolehkah digunakan najis sebagai ubat? Itu antaranya. Sebab kalau air kencing itu najis, bermakna Nabi SAW sendiri membenarkan berubat dengan menggunakan najis. Di situ khilaf ulama. Imam Malik kata tidak najis, sebab itu dia suruh minum.
Sebab kalau benda tu najis, dia tidak jadi ubat. Kata dia. Ini menunjukkan ia tidak najis. Sebab itu bagi mereka binatang-binatang yang halal dimakan, macam lembu, kambing dan sebagainya, halal dimakan, air kencingnya dan najisnya, tahinya itu bukan najis mengikut mereka. Salah satu dalil mereka ialah Nabi SAW suruh puak-puak Uradiyin dan Uql tadi minum air kencing unta dan sembuh. Daripada situlah dia kata ini menunjukkan suci. Tapi bagi ulama yang lain macam Syafi'i, Hanafi dan lain-lain lagi, mereka kata tidak, memang itu najis. Sebenarnya Nabi SAW tidak suruh dia minum. Yang suruh dia minum tu susu, air kencing tu tidak, cuma hidu saja. Duduk di kawasan tu hidu bau dia, itu pun sudah jadi ubat. Tetapi ini masalah ta'bir dalam bahasa Arab. Ta'bir dalam bahasa Arab. Bahasa kita pun begitu juga kadang-kadang. Saya pergi ke rumah dia, dijamu apa? Saya makan nasi, minum Milo. Saya makan nasi, Milo dan lain-lain dia sebut. Dia tidak sebut minum di celah. Padahalnya makan nasi betul. Kalau Milo, air Milo tu minum, tapi dia tak sebut minum. Sama juga di sini. Dia ada buang itu. Boleh jadilah ada di antara mereka yang tidak faham, dia peminum dan minum jadi ubat. Kebetulannya sebenarnya Nabi tidak suruh begitu. Ada yang kata begitu, ada yang kata tidak, memang najis air kencing itu, tapi Nabi SAW tahu dah dia jadi ubat. Bila sesuatu yang najis jadi ubat, boleh. Macam sekarang ni kita kata alkohol tu najis ke tidak? Bagi orang yang kata alkohol tu najis, ya alkohol tu jadi dimasukkan dalam ubat batuk dan sebagainya. Ubat batuk ataupun dadah, jadi ubat juga. Kalau salah guna dadah tu ialah memanglah salah. Tapi dalam kadar-kadar tertentu, doktor-doktor mengatakan dia boleh jadi ubat. Jadi begitulah juga. Jadi tidak semestinya ubat itu semuanya yang suci. Kalau yang najis pun, kalau diyakini ia dapat menyembuhkan, boleh. Dan Rasulullah SAW tentu tahu, tentu tahu memang ini sakit ini boleh sembuh. Dengan sebab itulah sampai sekarang pun, terutamanya dalam perubatan Yunani, Ibnu Sina pun dia tulis dalam kitab ya, memang air kencing unta, susu unta sangat mujarab untuk orang yang berpenyakit musuh. Mujarab. Kalau orang yang berpenyakit lelah, mengah, asmal, kita kata, dia kata penawar yang mujarabnya ialah air kencing keledai, susu keledai, dan duduk dalam suasana tu hidu bau dia. Itu mengikut perubatan Ibnu Sina. Jadi ini diterima. Yang mula-mula sebut benda ni Rasulullah SAW. Jadi kalau dia najis sekalipun, ulama-ulama buat kesimpulan najis pun kalau diyakini dan tidak ada ubat lain pada masa itu, kita boleh guna untuk menyembuhkan sesuatu penyakit yang kita tangguh. Ada daripada situ hukumnya. Lepas itu hukum lagi, hukum qisas bil mithl. Qisas bil mithl, mana hukum kalau orang tu bunuh macam mana? Bunuh macam mana? Dia bunuh dengan tembak ke, dia bunuh dengan seksa ke, ataupun macam-macam lah caranya, digelar ke. Jadi boleh kita bunuh seperti dia buat, bunuh balas dia seperti mana dia buat. Setengah ulama kata tidak, la qawata illa bisayf. Tidak ada hukum bunuh balas kecuali dengan pancung, dengan pedang, yakni pancung. Itulah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan tokoh-tokoh dalam mazhabnya. Tapi Imam Syafi'i, Malik dan ramai lagi, termasuk Imam Bukhari, dia kata tidak. Itu salah satu pilihan. Tapi kalau nak buat macam lain, seperti yang dia lakukan terhadap
terbunuh tu, kita boleh buat macam tu. Boleh jadi keluarga terbunuh tak puas hati. Dalam Quran kan ada sebut, wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatl. Sesiapa yang terbunuh secara teraniaya, kami berikan kuasa kepada keluarganya, pewarisnya, untuk menuntut bela, untuk mengkisas orang yang membunuh itu. Tetapi janganlah ia melampau, berlebih-lebihan dalam menghukum balas itu. Tidak dikira melampau kalau selagi kita buat itu sama. Walaupun kita kata kalau dia tumbuk, dia tumbuk, patah gigi. Yang patah tu gigi dia sudah bergonjang, kita kata, sudah bergoyang gigi dia tu. Tapi bila kita nak hukum balas dia, gigi dia masih kukuh lagi, kebas macam mana? Adakah sama? Itulah Imam Abu Hanifah kata tidak sama. Dari segi sakitnya pun tidak sama. Sebab itu tak boleh, kata dia, walaupun zahirnya gigi dengan gigi, betul gigi depan ini dia pun nak kita patahkan gigi depan juga, tapi dari segi kukuh dia tu tak sama. Yang bolehnya kalau sama, Allah SWT sudah kata jangan melampau. Ini sudah jadi melampau, kata dia. Kemudian kalau kita nak tumbuk tu, boleh jadi silap dua batang tercabut, bukan sebatang. Sedangkan dia buat orang itu satu batang saja yang tercabut. Jadi dia kata tidak boleh adil, jadi betul-betul sama. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Balasan kepada keburukan, kejahatan itu ialah kejahatan seumpamanya. Seumpama tu macam mana kamu nak dapat, kata dia. Oleh kerana tak dapat, kata dia, dalam kes-kes macam ni, patah gigi ke ataupun cedera, luka ke, itu kena bayar ganti rugi saja. Kalau dalam kes bunuh, pancung saja. Ya, sebab maksudnya nak suruh dia mati saja. Tapi ramai lagi ulama-ulama yang lain kata tidak. Nabi SAW sendiri buat dalam kes ini. Dia tak bagi minum air, dia biarkan mereka itu terlentang di tengah panas. Kemudian dibakar besi, dicungkil biji matanya. Nabi sendiri buat. Sebab apa Nabi buat begitu? Sebab mereka buat begitu terhadap penggembala-penggembala yang menjaga ternakan di umat Islam di Madinah. Sebab dia buat begitu. Jadi Imam Abu Hanifah kata itu cerita dulu. Dia kata sudah masuk dah hukum itu. Dalam Islam tak boleh mutlak, jadi lebih. Macam mana kita nak dapat sama? Kalau kita kata tumbuk, nak balas, yang memukul, yang menumbuk asalnya kuat, gagah dia, tapi yang nak balas tu budak saja, macam mana? Tak akan sama. Kita nak bagi sama tu macam mana? Allah SWT bagi kebenaran balas ni kalau sama, kata dia, tak boleh sama. Sebab itu dia tak benarkan. Tapi kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan boleh. Sebab Nabi SAW buat ini, dan ini tidak mansuh. Sebab mungkin si anak, bila dia tahu ayah dia tu sebelum ditembak ada bukti-bukti, misalnya dengan gambarnya ada, ayah dia tu sebelum ditembak terakhir mati tu, sebelum tu diseksa dulu. Mula-mula ditembak kaki dulu misalnya, kemudian ditembak tangan pula, kemudian dipotong telinga, misalnya kita kata, walaupun dalam hadis ada sebut Nabi SAW naha anil muslah, melarang daripada mengelar-ngelar ataupun mencacatkan manusia dengan memotong anggota-anggota yang tertentu. Nabi larang. Tapi itu kalau saja-saja, tanpa sebab. Ini ada sebab. Kalau ayah dia begitu terseksa mati, nak mati tu 4 jam, tiba-tiba kita bunuh dia sekali, mati terus, mungkin dia tak puas hati. Jadi lebih baik dalam kes jenayah macam ni, saya rasa pakai mazhab ni, pakai macam mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, semua kata boleh. Seperti mana dia buat tu, kita buat begitu. Syarat dengan syaratnya, ada bukti lah, misalnya gambar ke, ada kamera yang mengambil gambar tu, ada orang ke ataupun lain-lain. Misalnya kita tembak kaki, tembak tu dengan peluru macam mana, guna itu tembak baru puas hati. Kalau tidak, penjenayah dia rasa mudah sangat dia nak mati, dia tak takut.
Ini salah satu cara. Jadi semua ni, hukum-hukum ni diperolehi daripada cerita ni lah. Apabila kurs memeluk agama Islam dan berlaku begitu, maka Rasulullah SAW hantar dia pergi kejar mereka dan dapat tangkap. Bila tangkap, itulah hukumannya seperti yang kita sebut tadi. Kalau kita perhatikan banyak dalam sirah Nabi SAW ni, baginda selalunya kalau benda-benda begini, orang tu dulu dia macam mana. Ini siasat Nabi SAW, kebijaksanaan Nabi SAW. Kalau orang tu dulu kaki perompok misalnya, jadi kemudiannya bila dia jadi baik, macam mana dia nak kalau perompok nak tangkap perompok, Nabi SAW akan guna orang ni. Itu cara Nabi SAW. Macam dia sendiri jadi pemimpin dulu dalam melarikan unta-unta dan ternakan-ternakan lain. Bila dia Islam, guna dia. Itu yang perlu kita belajar lah daripada sirah Rasulullah SAW. Sama juga kalau seseorang tu ayah dia mati dalam peperangan di sana, ini kebijaksanaan Rasulullah SAW yang perlu kita pelajari. Mati di sana, terbunuh, mati syahid di sana. Misalnya Zaid bin Harithah, yang dalam peristiwa ni Nabi SAW lantik dia untuk jaga Madinah, kawal Madinah. Dalam peristiwa ni yang kita baca tadi, Zaid itu mati syahid dalam perang Mu'tah. Mati syahid. Jadi Rasulullah SAW kemudiannya hantar anak dia jadi panglima, Usamah bin Zaid. Sebelum dia meninggal dunia, dia pesan biar Usamah jadi. Padahal ramai lagi orang tua, orang yang hebat. Usamah baru umur dalam 18 tahun pada ketika itu. Mengikut sejarahnya disebutkan 18 tahun dia jadi panglima. Kenapa begitu? Seorang muda yang kita kata belum matang lagi, nak memimpin bala tentera, nak pergi lawan tentera Rom, dia lain. Sebab ayah dia mati di sana juga lawan Rom. Jadi anak dia ada semangat lain. Sebab itu Rasulullah pilih anak. Banyak benda macam ni kalau kita perhatikan, itu kebijaksanaan Rasulullah SAW yang sepatutnya dicontohi. Zaid bin Harithah sebagai penggantinya untuk menjaga keamanan dan keselamatan orang-orang di Madinah. Nabi SAW bila nak pergi berperang, dia tak pergi semua sekali. Ada yang dia suruh berada di Madinah untuk menjaga keselamatan orang-orang di sana, orang tua, orang-orang perempuan dan lain-lain, jaga keselamatan di sana. Dia ada lantik orang-orang itu. Mereka inilah yang jadi pengganti Rasulullah dari segi menjadi imam, bersembahyang di masjid dan lain-lain lagi. Jadi dalam peristiwa-peristiwa ni kalau kita perhatikan, bila Rasulullah SAW sendiri keluar, dia ada lantik orang ni. Jadi mereka dikecualikan lah daripada pergi berperang. Sama juga orang yang belajar. Dalam Quran sebut, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Sebelum itu, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Baru tadi ayatnya, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Tidaklah semua orang mukmin itu kena keluar berperang. Allah SWT sendiri sebut, bukan semua kena keluar berperang. Semestinya ada satu golongan daripada mereka yang keluar untuk mendalami agama. Jadi makna mendalami agama, belajar agama secara mendalam, bukan fardu ain. Secara macam kita sekarang, ini secara mendalam, bukan fardu ain, tak tahu pun tak berdosa ni. Tapi kena ada yang macam liyatafaqahu fid din, supaya mereka mendalami agama. Yang ni tak perlu pergi. Kalau pergi ke lain tempat belajar, tak apa, dikecualikan. Sebab apa? Peranan mereka pun sama besar. Ada ilmu agama itu pun untuk keselamatan umat Islam juga, untuk menjaga akidah umat Islam juga, keselamatan umat Islam juga sama. Kalau umat Islam ada tapi tidak terpelihara dari segi agamanya, datang ajaran sesat, boleh jadi sesat, apa gunanya?
Apa gunanya? Juga. Jadi hakikatnya sama. Nabi SAW meletakkan belajar agama secara mendalam itu dengan berperang sama. Sebab dia boleh dikecuali. Kemudian Ghazwah Al-Ushairah. Ini baru sampai kepada yang kita baca dalam hadis dahulu. Ghazwah Al-Ushairah. Di pertengahan bulan Jumadal Ula, apa ni kita sebut Jamadil Awal kan, itu sebut jadi bahasa Melayu lah. Asalnya begini, bukan begitu. Tahun kedua Hijrah bersamaan dengan bulan November tahun 623 Masihi, Nabi SAW membawa satu pasukan itu, satu pasukan itu batalkan satu pasukan yang terdiri daripada 200 orang sahabat Muhajirin ke Ushairah untuk menyerang rombongan dagang Quraisy. Ushairah terletak tidak jauh dari Yambur. Unta untuk dinaiki hanya ada bersama mereka sebanyak 30 ekor sahaja. Tentu sekali jumlah itu tidak dapat menampung penumpang seramai 200 orang. Kerana itulah mereka bergilir-gilir menaikinya. Apabila sampai di sana, rombongan dagang Quraisy rupa-rupanya telah pun melepasi Ushairah beberapa hari sebelum itu. Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi dilantik menjadi pengganti Nabi SAW yang pergi ke Al-Ushairah untuk menjaga keselamatan Madinah. Di sini dia pula yang mengganti. Rasulullah SAW menghabiskan hujung bulan Jumadal Ula di situ. Setelah berlalu beberapa malam di bulan Jumadal Ukhra, kita kata Jamadil Akhir, tak apalah, itu dari segi bahasa sudah jadi bahasa Melayu kan. Barulah baginda SAW berangkat pulang ke Madinah. Dalam peristiwa ini juga tidak ada berlaku sebarang pertempuran dengan pihak musuh. Semasa berada di Ushairah itu, baginda SAW sempat mengadakan perjanjian damai dengan Bani Mudlij. Bani Mudlij adalah sekutu Bani Dhamrah. Oleh kerana Bani Dhamrah telah pun mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW sebelum itu, maka Bani Mudlij dengan mudah saja turut bersetuju mengadakan perjanjian damai dengan baginda SAW. Jadi ini Ghazwah Ushairah. Kalau kita baca tengok hadis dahulu kan, hadis ni dalam tajuk dia muka surat 1, bab Ghazwatil Ushairah awil Usairah, bab Ghazwah Al-Ushairah. Situ sudah sebut Ushairah atau Usairah. Kemudian dalam hadisnya, hadisnya kemudian lagi iaitu hadis muka surat 30 tu, hadis yang ke 3949. Ada orang tanya Zaid bin Arqam, berapa banyakkah peperangan yang dilancarkan oleh Rasulullah SAW dan baginda ikut serta dalam peperangan itu? Jawab beliau, 19. Tanya orang lagi, berapakah peperangan yang engkau sendiri ikut bersama baginda? Jawab beliau, 17. Saya bertanya, yang manakah antaranya yang mula-mula sekali? Jawab beliau, Al-Usairah atau Al-Ushair. Inilah peperangan yang disebut inilah yang tersebut di dalam hadis ini yang kita bincangkan ini. Tapi ini sebagai persediaan lah kepada perbincangan di dalam hadis itu.
Baiklah, kita tengok. Jika bagi bawah sekali ya, bukan surat 7 tu. Jika diperhatikan dengan teliti, nescaya anda akan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatan seperti telah gagal dalam setiap langkah dan usaha beliau mengejar dan menyerbu rombongan dagang orang-orang Quraisy Makkah. Sebelum ini kita sudah bincangkan Ghazwa Buah, apa Waddan, apa semua tu, boleh dikatakan semuanya gagal. Bila sampai ke tempat yang dituju tu, mereka sudah lepas. Jadi di situ timbul pertanyaan kepada setengah-setengah ahli sirah, pengkaji-pengkaji sirah, betulkah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehendaki, maksudkan itu ialah menceroboh dan mengganggu rombongan dagang, merampas harta benda yang dibawa oleh mereka? Betul ke begitu, atau maksudnya lain? Cuma itu sekadar tafsiran ahli sirah saja. Adakah Nabi SAW sebut dengan terang bahawa itu tujuannya? Timbul perbahasan, timbul persoalan. Walaupun kalau kita kata memang begitu maksudnya, dalam keadaan orang-orang kafir memulakan gangguan dan kejahatan mereka, serbuan, penjerobohan mereka, seperti yang kita kata tadi, melarikan unta dan sebagainya, bunuh sahabat-sahabat, itu pun sudah mewajarkan tindakan Rasulullah itu. Tetapi yang sebenarnya, yang kita nak, yang sebenar, di situ timbul perbahasan di antara pengkaji-pengkaji sirah. Tiga atau empat saraya yang dihantar sebelum Ghazwah yang pertama, semuanya gagal. Kita sudah bincang, sebelum ini sudah bincang. Yang dia tidak sertai, hanya dia hantarkan para sahabatnya saja untuk kononnya mengganggu dan merampas harta-harta orang-orang kafir Quraisy. Semuanya gagal. Kemudian kalau kita terima yang Rasulullah SAW sendiri pimpin 3 ghazwah, termasuk yang terakhir itu Usyairah, itu pun gagal juga. Gagal juga. Tidak kira yang tadilah, yang ghazwah Badar yang pertama tu. Sebab itu bukan nak pergi rampas apa, dia yang rampas, dia yang melarikan untuk umat Islam, orang Islam. Jadi Nabi SAW kejar saja, itulah cerita. Tapi kalau yang 3 ghazwah, semuanya gagal. Setengah-setengah orang dia baca sirah apa ni, dia tak kisah dari segi, dia tak fikir dari segi kegagalan Rasulullah SAW. Tidak kenapa gagal, atau apa jawapan kamu, dia tak fikir. Dia kira ada dalam buku, dalam sirah, sudahlah ada. Kemudian akibatnya Rasulullah SAW itu akan kelihatan gagal itu macam mana. Sebab Rasulullah SAW ni strategi dia tepat, apa-apa dia semua dia tepat. Kita nak kata kalau memang maksud dia itu, dia mesti dapat. Kecuali kalau kita kata maksud dia sebenarnya yang lain, cuma selalu disebut-sebut itu, ditunjuk-tunjukkan, diperbesar-besarkan itu, seseolahnya setengah-setengah itu menggambarkan orang Islam yang mula-mula buat begitu kepada orang kafir. Jadi orang Islam digambarkan oleh orientalis sebenarnya hidup dia dengan makan harta rampasan itu saja. Meniaga tidak, buat itu ini tidak, tak ada hasil, dia pergi rampas rombongan dagang Quraisy saja. Itulah yang menjadi punca pendapatan mereka. Jadi seseolahnya Nabi SAW mengajar umat dia merompok, menyamun. Itu kesan dia tu, kesan. Memang ada pun orientalis sebut begitu. Sebab apa? Sebab ahli-ahli sirah kita pun sebut, tonjolkan itu sana. Itu seseolahnya matlamat utama Nabi SAW. Tiga ghazwah yang dipimpin baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri juga gagal mencapai maksud yang disebut-sebut oleh ahli-ahli sirah. Soalnya, benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memimpin sesuatu ghazwah atau mengutuskan sesuatu sariyah, kita sudah bincang sariyah itu apa, itu dengan tujuan menyerbu dan merampas barang-barang berharga yang dibawa oleh rombongan dagang orang-orang kafir Quraisy Mekah. Jika benar begitu, wal'iyadu billah, nampak sangat kelemahan strategi dan siasat perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berjaya dalam mana-mana operasi menyerang dan menyerbu rombongan dagang kaum Quraisy. Setelah beberapa kali mencuba, tetap juga baginda gagal. Atau tujuan sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ghazwah yang dipimpinnya dan sariyah yang dihantarnya bukanlah untuk merampas barang-barang dagangan orang-orang Quraisy. Itulah komen Maulana Shibli Nu'mani dan Maulana Sulaiman Nadwi di dalam kitab Siratul Nabi mereka. Bagi mereka, kenyataan ahli-ahli sirah bahawa segala ghazwah dan sariyah yang dilancarkan sebelum perang Badar adalah bertujuan menyerbu rombongan dagang Quraisy itu tidak lebih daripada andaian mereka semata-mata. Apa yang sebenarnya dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebalik beberapa ghazwah dan sariyah yang disebut-sebut oleh kebanyakan ahli sirah itu ialah berdiplomasi dengan kabilah-kabilah dan kelompok-kelompok masyarakat bukan Islam di sekeliling Madinah dan mencari persefahaman dengan mereka, di samping mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Sebabnya ialah boleh dikatakan dalam setiap ghazwah yang dilancarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu ada saja surat perjanjian damai yang dimeterai. Tindakan agresif kononnya untuk menyerbu dan menyerang rombongan dagang itu tidak lebih daripada ancaman, gertakan dan ugutan terhadap orang-orang kafir Mekah sahaja. Itu sebenarnya, supaya mereka berasa terganggu dengannya, dengan harapan mereka tidak lagi menindas dan menganiayai orang-orang Islam di Mekah dan tidak lagi berhasrat menceroboh Madinah apabila didapati orang-orang Islam yang selama ini dianggap lemah oleh mereka itu telah bertukar menjadi pejuang-pejuang yang gagah perkasa dan berani menceroboh orang lain. Secara tidak langsung, tindakan itu memberi kesan juga kepada orang-orang kafir lain yang berada di sekitar Madinah. Itu politik Nabi SAW. Dia benda-benda macam ini. Kadang-kadang buku sirah saya tengok kan, dia selapis perbahasan dan perbincangan dia. Dia tidak bincang yang di sebalik-sebalik. Sedangkan tidakkah kita terima, kita sedar bahawa Rasulullah SAW ni adalah panglima perang, ahli politik, pemimpin negara yang bijaksana, strategi dia tepat. Apa-apa dia buat, dia boleh meramalkan benda yang beribu tahun akan datang. Boleh ramal. Ini semua ada pada Rasulullah. Takkanlah sekadar itu saja maksud. Benda-benda macam ini dikesan oleh pengkaji-pengkaji seperti Shibli Nu'mani dan muridnya Sulaiman Nadwi. Siratul Nabi karangan mereka ni, Shibli Nu'mani, sebenarnya terdiri daripada 7 jilid. 7 jilid. Tujuannya ialah membersihkan, memurnikan sirah Nabi SAW. Sebab mereka dapati sirah Nabi ni banyak sangat bercampur baur dengan cerita-cerita yang karut marut, tidak ada asasnya, dan boleh mencemarkan imej Rasulullah SAW itu sendiri. Dan nampak sangat kelemahan Rasulullah SAW. Tidak nampak kebijaksanaan baginda di sebalik tindakannya. Itu asalnya dia bertitik tolak daripada situlah buat kerja. Tapi saya dapati ialah usaha tu telah buat habis daya dia. Tapi banyak lagi benda-benda yang ulama-ulama kemudian masih lagi kritik, tidak tepat lagi dia. Tapi yang tadi macam tadi saya setuju dengan dia. Itu saya petik. Itu sebenarnya. Dan banyak benda-benda macam tu dibongkar oleh dia. Tapi banyak perkara lagi, macam dalam Siratul Nabi itu dia kata Abu Talib itu mati Islam. Padahal dalam banyak hadis
berapa banyak ada dalam Bukhari sini, dalam kitab-kitab hadis sebut dia mati kafir semata-mata kerana menerima riwayat Ibnu Ishaq. Situ. Dengan sebab itu bukan orang lain yang mula-mula mengkritik Shibli Nu'mani, murid dia sendiri, Sulaiman Nadwi itu. Dia buat nota kaki dan dia kritik. Dia tidak setuju dengan pendapat guru dia, sebab bercanggah dengan sekian banyak hadis. Dia banyak tempat murid ni dia kritik. Jadi asalnya kerangka kasar tu dibuat oleh guru. Kemudian perincian dia tu Sulaiman Nadwi yang buat. Jadi buku sirahnya sangat bagus sebenarnya. Kalau kita nak faham benda-benda macam tadi, kena baca yang ni. Tapi seperti saya kata tadi, sebagai peringatan, jangan kita ingat bila satu buku tu baik, dia bersih semuanya baik 100%. Tidak, saya tak percaya. Banyak perkara lagi. Ini yang terbaik ni. Sekarang ni sudah diterima dalam bahasa Inggeris banyak jilid. Ada orang sebut pada saya sudah 5 jilid. Dalam bahasa Arab pun ada sudah terjemah. Sebab ini buku ini dalam bahasa Urdu. Dalam bahasa Urdu. Dalam bahasa Arab dulu yang saya tahu ada 2 jilid saja sempat. Ketika Dr. Yusuf Al-Qaradawi pergi ke India, diberitahu kepada dia dan ditunjuk terjemahan apa. Dia puji kitab dia kata, kalau umat Islam di India didapat terjemahkan ini ke dalam bahasa Arab dan bahasa lain yang mudah orang nak baca, kalau ini saja pun sumbangan mereka sangat besar kepada umat Islam. Kita nak sangat buku-buku macam ni. Dia sebut. Dan siaplah. Sebab buku itu dia tidak cerita setengah-setengah buku sejarah, sirah ni, dia hanya cerita perang saja Rasulullah SAW. Tidak ke yang hukum-hukum lain yang kita dapat jadikan panduan itu juga daripada sirah Rasulullah. Sebab itu dia buat jilid pertama, jilid kedua peribadi Rasulullah SAW, dengan perangnya serba sedikit seperti biasalah. Bila masuk jilid 3, dia bincang apa yang benar dikaitkan dengan Rasulullah dan apa yang tidak benar. Ada sebut tentang mukjizat. Misalnya, apa itu mukjizat? Orang keliru. Berapa ramai orang yang percaya kepada Islam, mengaku Islam, dia tak terima mukjizat. Mukjizat itu apa? Dia bincang. Kemudian yang dikatakan mukjizat sebenarnya tidak sahih. Sebab apa tidak sahih? Dia bincangkan dari sudut hadisnya. Itu yang istimewa kitab ini. Jilid yang keempat, dia menceritakan sirah Nabi, tetapi dari sudut akidah. Dari sudut akidah, kepercayaan kepada malaikat, yang kepercayaan kepada nabi-nabi, semua dibincang di situ. Itu dalam jilid yang keempat. Dalam jilid yang kelima, asas-asas syariat Islam, rukun Islam, dengan zakatnya, dengan puasanya, hikmah di sebalik. Itu pun yang diajar Rasulullah SAW juga. Sepatutnya dimasukkan dalam sirah. Sepatutnya dimasukkan dalam sirah juga. Itu jilid yang kelima. Jilid yang keenam tentang akhlak Rasulullah SAW. Dia bincang secara halus. Memang 600-700 muka surat satu jilid. Dia bincang secara detail tentang akhlak Rasulullah SAW yang telah mengubah sejarah, yang telah mengubah musuhnya menjadi sahabat yang sanggup mati kerana apa akhlaknya. Dan jilid yang ketujuh membincangkan tentang politik Rasulullah SAW. Macam mana dia memerintah negara, macam mana dia memimpin tentera dia. Buku itu sangat bagus. Ini saya petik daripada buku itu. Dia bagi dia ini semua ni ditonjok-tonjokkan oleh ahli sirah, seseolahnya maksud asal, maksud utama Rasulullah SAW melancarkan ghazwah ataupun menghantarkan sariyah ke sana sini itu dengan maksud nak mendapat makanan, dengan maksud nak mendapat harta benda, barang dagangan orang-orang kafir Quraisy. Sebenarnya tidak begitu. Sebab kita tengok, kalau nak pergi perang sungguh, tadi dia sebut yang kita baca tadi, orangnya 200 orang, unta berapa ekor. Begitu cara nak pergi perang. Sedangkan di tempat yang lain dalam Quran sendiri disebut, bila orang Islam minta dengan Rasulullah SAW nak pergi perang,
Bila orang kata qultala la ajidu ma ahmilukum alaihi, saya tidak ada kenderaan untuk berikan kepada kamu berperang, senjata kita tak cukup, kamu tak boleh pergi. Begitu. Kalau nak perang semua dia kena sedia. Rasulullah SAW tak akan dedahkan umat dia, sahabat dia kepada bahaya kalau nak perang. Ini bukan maksud nak perang, maksud lain. Maksudnya ialah seperti yang disebutkan tadi, banyak sudut. Kalau kita serampan, bukan serampan dua mata lah, banyak mata. Setiap dia pergi, kalau kita baca sirah, dia ada saja buat perjanjian dengan kumpulan itu, kumpulan ini, buat perjanjian damai. Semuanya di sekeliling itu jangan jadi mengganggu, jangan menjadi penyokong, pembantu kepada musuh-musuh yang jauh. Semuanya bersekutu dengan dia. Itu cara dia, bijaksana. Kemudian kepada kafir Quraisy itu pun kesannya ada, memang ada, tapi cukup dengan cerita saja. Oh, demo tu kejar, puak-puak itu kejar kamu saja, nasib baik kamu terlepas. Kalau tidak, sudah berperang, dia berperang. Dulu kita menganiayai mereka, kita jemur dia tengah panas, dia tak kata apa, dia tak berani, dia tak bertindak apa-apa. Sekarang dia sudah berani sampai begitu. Ini maksud Nabi SAW nak meninggalkan kesan seperti itu kepada jiwa mereka. Dan yang di sekeliling ini pula nampak juga kuat orang Islam. Dia bukan menerima saja, bukan bertahan saja, dia boleh menyerang sekarang. Jadi itu sebenarnya, kalau dia nak barang dagangan itu bukan begini cara. Tetapi memanglah sesuatu yang dirancang, strategi apa tidak dicerita. Tujuan saya buat gini-gini tadi cerita. Benda ni perlu kita tafsirkan sendiri, kita tengok sendiri apa maksud yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Takkanlah secara zahir sehingga orang kafir boleh kata Rasulullah SAW mengajar umat dia merompak, menyamu. Orang lain tak boleh, dia sendiri buat macam tu. Itu kata orientalis. Jadi kan susah kita. Dia pun kata ambil daripada kitab kita juga. Memang betul lah dalam kitab kita sebut begitu. Tapi disitulah perlunya kepada pemurnian sirah. Pemurnian sirah. Dalam usaha ni pun begitulah juga maksud kita ni. Benda-benda macam ni. Sebabnya kalau kita tengok benda ni yang puncanya sebenarnya, benda ni yang banyak-banyak siapa cerita? Adakah dalam hadis Bukhari? Tak. Puncanya daripada orang-orang seperti Ibnu Ishaq. Orang yang tidak faham, dia kata saya ni sangatlah Ibnu Ishaq. Kenapa? Saya tak ada habis lagi tu. Kalau kita pakai ni pendapat dia, Rasulullah gagal. Nak kejar orang pun tak dapat. Berapa kali, 6 kali tak dapat, terlepas. Dan maksudnya ialah itu, nak merampas. Jadi nak hidup makan harta rampasan saja, merompoklah. Itu kesan yang orang tak nampak. Itu duk kira bilangan saja. Dia sebut. Dia sebut tu di atas anak kan? Mana kitab hadis dia rujukan? Tak ada. Dia cerita itu. Tapi oleh kerana kita terima baik dia, sebab itu saya rasa bahaya dia ni. Sebab itu saya buat tulis buku. Banyak yang tidak cerita lagi. Ini antaranya. Cuba kita perhatikan. Kalau kita pakai yang dia punya dan maksud Nabi itu apa kesan? Kesannya sudah kita tengok orientalis. Kata umat Islam dia diajar oleh Nabi dia sendiri merompak, hidup dengan hasil rompakan. Itu kesannya. Dan Nabi SAW tak bijak, tak boleh nak menjangka dalam perjalanan di sejauh mana. Sedangkan dalam peristiwa yang lain digambarkan kepada kita dalam sirah, Rasulullah SAW tanya budak, seorang budak, tentera sebelah sana musuh ramai. Berapa ramai? Berapa ramai? Tak tahu. Dia kata tak tahu. Tapi kalau sekali dia makan, dia sembelih berapa ekor unta. Tengok, cerdik. Itu cara dia. Dia nak kesan. Sebab kita kan, kalau kita yang biasa makan daging lembu, kita nak buat kenduri, kita boleh tahu seekor lembu untuk apa orang. Rasulullah SAW bertanya begitu juga. Bila dia sebut
Oh, itu mudah kan? Boleh sebut sebab dia boleh tengok. Tapi nak bilang dia tak bilang. Tak berapa ekor? Dia sebut misalnya 3 ekor. Rasulullah dapat kesan kan? Berapa orang sebenarnya? Itu cara Rasulullah, bijaksana dia. Tiba-tiba di sini nampak sangat lemah. Tapi kita perlu sedar, kita siapa ni? Kita menggandai nama baik kita kerana orang-orang yang tidak bertanggungjawab seperti perjuangan suci Rasulullah SAW dipandang kotor, cemar oleh musuh-musuh Islam, dan mereka jauh daripada Islam. Semakin jauh, apa lebihnya? Kita yang bertanggungjawab sebenarnya. Kita. Kemudian itu yang berhuruf tebal tu, setiap membaca Sahih Bukhari mesti berasa pelik. Kenapa di dalam tajuk bab beliau mengemukakan pendapat Ibnu Ishaq yang menyebutkan tentang tertib ghazwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghazwah Ushairah disebut Ibnu Ishaq sebagai ghazwah ketiga, padahal di dalam hadis di bawahnya Ghazwah Al-Ushairah disebut Zaid bin Arqam sebagai ghazwah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sebenarnya maksud Bukhari di sebalik mengadakan tajuk bab seperti ini? Pada kebiasaannya, apa yang disebutkan di dalam tajuk bab merupakan dakwaan beliau. Hadis yang dikemukakan di bawahnya pula merupakan dalil bagi dakwaan yang dibentangkan di dalam tajuk bab. Apakah dengan berbuat begitu Imam Bukhari bermaksud menyokong pendapat Ibnu Ishaq? Kalau tidak, apa maksudnya? Para pensyarah Sahih Bukhari telah memberikan pendapat masing-masing untuk merungkai kekusutan ini. Hafiz Al-Aini menerima adanya 2 peperangan sebelum Ghazwah Al-Ushairah. Kerana itu, apabila berhadapan dengan hadis Zaid bin Arqam, beliau terpaksa membuat beberapa andaian dan takwilan berikut. Ini ceritanya, apabila umat ini terima Ibnu Ishaq, dia jadi pening. Contoh ini contoh. Orang-orang yang tidak faham, dia kata, tengok, ulama-ulama cuba nak jaga, nak meraih juga pendapat Ibnu Ishaq, sehingga dia takwil ini. Betul? Memang betul. Tetapi maksud Bukhari yang sebenar, apa maksud? Sebelum ini kita sudah bincang juga, banyak dah. Jadi Ibnu Ishaq sebut ini kan pada muka surat yang pertama lagi, Imam Bukhari sebut, qala Ibnu Ishaq awwalu ma ghazal Nabi sallallahu alaihi wasallam al-abwa thumma buwa thumma al-ushairah. 3 disebut. Ushairah ni yang ketiga. Sedangkan dalam hadis yang kita baca tadi di akhir ni, nota ni disebut yang pertama ialah al-ushairah. Tak ada disebut pun abwa apa semua tu buat, tak ada sebut. Kenapa ulama tak sebut? Kenapa imam-imam hadis ni tak sebut? Kita kata sebab dia tidak sebut, sebab itu bukan sebenarnya untuk perang. Bukan untuk perang, tapi untuk berdiplomasi dengan orang-orang sekitar, dan untuk maksud politiknya yang tersendiri, seperti yang kita telah baca tadi. Itu maksud sebenar. Sebab itu tidak disebut ghazwah. Sebab ghazwah pada dasarnya dengan arti perang. Ini bukan perang. Kalau kita terima itu kan selesai. Kalau kita terima begitu, ini nak dipaksa-paksa juga. Perang pun tidak berlaku. Yang dikatakan perang itu pun tidak berlaku juga. Jadi perang apa? Sebenarnya, jadi kalau kita perhatikan ini, Imam Bukhari sebenarnya bagi saya dia nak mengkritik Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq sebut ini. Mana sanad? Mana sanad? Tak ada. Yang Imam Bukhari sebut, Zaid bin Arqam sebut itu Ghazwah Ushairah, ada sanadnya. Sanadnya tinggi mengikut syarat Imam Bukhari. Dia sudah bercanggah di sini. Dan Imam Bukhari sebut yang Zaid bin Arqam itu secara musnad.
Mana dengan haddatsana begitu, menepati syarat dia. Sedangkan yang Ibnu Ishaq dia sebutkan pendapatnya di dalam ta'liqnya sahaja. Ini ramai orang tak faham. Ta'liqat Imam Bukhari, ini ta'liq saja dalam tajuk, dia tak bawa, tak mana ada sanad. Cuba kita tengok kata Ibnu Ishaq, terus kata Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq kata begini, cerita ni dia tak sempat pun dengan zaman ni. Kalau dia tu hidup di zaman tu, patutlah kita boleh terima. Jadi dia terima daripada siapa? Imam Bukhari sebenarnya nak mengisyaratkan kepada banyak cerita-cerita Ibnu Ishaq ni macam ni sifat ni. Dan bila bercanggah dengan hadis yang sahih, kita tak boleh pakai yang itu. Selesai. Kalau kita ikut cara Imam Bukhari, selesai. Ini semua dia bukan perang sebenarnya, maksud lain, tetapi ditonjolkan oleh ahli-ahli sirah sebagai perang. Dan perang itu sebenarnya bukan perang juga untuk merampas harta barang dagangan Quraisy. Itu pun tidak berjaya. Cuba kita perhati, mana yang lebih baik? Itu benda yang kita kena perhati. Setengah-setengah orang dia kira baca saja, ada dalam kitab tu salin. Banyaklah boleh salin kalau macam tu. Minta maaf malam ni saya pun tak berapa sihat sebenarnya. Suara pun terganggu, mata pun terganggu juga. Pagi tadi pun sudah mengajar dah, tapi terganggu juga. Sikit-sikit begitulah, tengok-tengok begitulah. Jadi harap maaflah kalau tak jelas ataupun suara tu bunyi serak sikit. InsyaAllah setakat mana yang dapat lah, insyaAllah. Cuba tengok misalnya Hafiz Aini menerima adanya 2 peperangan sebelum Ghazwah Ushairah. Kerana itu apabila berhadapan dengan hadis Zaid bin Arqam, dia terpaksa takwil, sebab dia nak terima juga yang itu. Satu, mungkin Zaid bin Arqam pada ketika berlaku 2 ghazwah sebelum Ghazwah Ushairah itu belum Islam. Itu alasan. Yang kedua, mungkin ketiga-tiga ghazwah itu kecil, maka beliau berpada dengan menyebut yang terbesar daripadanya sahaja. Jadi dia sebut yang ketiga itu sahaja, sebab itu yang terbesar. Yang 2 lagi tidak sebut, sebab itu kecil. Yang ketiga, mungkin juga 2 peperangan yang berlaku sebelum Ghazwah Ushairah tidak diketahui beliau. Hafiz Ibn Hajar juga seperti Hafiz Al-Aini menerima adanya 2 peperangan sebelum Ghazwah Ushairah. Kerana itu apabila berhadapan dengan hadis Zaid, beliau juga mentakwilkannya. Takwilan Hafiz Ibn Hajar adalah seperti berikut. Satu, Zaid tidak tersebut 2 peperangan, tidak tersebut, bukan sengaja, tak tersebut. Mungkin 2 peperangan yang tidak tersebut oleh beliau itu ialah Al-Abwa dan Buah. Jadi mungkin saja dia mengandaikan saja berdasarkan cerita kan lain. Ada lagi sebelum itu dikatakan ada, misalnya riwayat Ibnu Ishaq. Jadi dia tidak tersebut. Jadi bukan sengaja dia tidak nak sebut tu, tak tersebut. Jadi kira-kiranya Zaid pun terima ada juga. Jadi boleh jadilah yang diandaikan ada tu ini andaian saja, bukan tepat, bukan kukuh. Dua peperangan itu tidak diketahuinya disebabkan beliau masih kecil pada ketika itu. Yang kedua, boleh jadi maksud Zaid dengan katanya peperangan yang mula-mula sekali ialah Al-Ushair, itu ialah peperangan yang beliau sendiri mula-mula sekali ikut serta. Dia sendiri itu ikut serta, yang lain tu dia tidak ikut serta. Boleh jadi juga itu maksudnya. Pada takdirnya, soalan yang dikemukakan oleh Zaid itu begini. Jadi kalau takdirnya begini, ini semua takwil lah ni. Ini dikatakan takwil. Faqultu ma awwalu ghazwatin ghazaha ay wa anta ma'ahu qala al-Ushair. Ini takdir. Apa takdirnya? Bermaksud saya berkata, yakni Zaid, apakah peperangan? Saya bertanya, kata perawin, saya bertanya Zaid, apakah peperangan yang mula-mula sekali dilancarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam keadaan engkau sendiri ada bersamanya? Sedangkan dalam hadis ni jelas tak ada orang tanya begitu.
Orang tanya apakah peperangan yang mula-mula sekali dilancarkan oleh Rasulullah. Bukan orang tanya yang kamu tu ada sekali. Tapi dia takwil. Sebab apa? Nak terima juga yang itu. Padahal yang dia nak terima tu pun, dia pun kata mungkinlah maksudnya yang itu. Bukan pasti. Benda-benda begini perlu teliti. Jawab Zaid al-Ushayr. Yang ketiga, boleh jadi juga Zaid mengira 3 peperangan itu sebagai satu, kerana ketiga-tiganya berlaku dalam masa yang hampir. 3-1 macam mana? 3-3 lah. Jawapan oleh kedua-dua tokoh itu pada pendapat penulis semakin menimbulkan kekusutan. Cuba baca. Bukan nak selesai, semakin kusut sebenarnya. Kerana ia bercanggah dengan zahir jawapan Zaid, apa perlunya ia ditakwilkan dengan takwilan-takwilan yang jauh seperti itu? Jawapan kepada takwilan satu Hafiz Al-Aini ialah, apakah untuk mengetahui 2 peperangan sebelum Ghazwah Al-Ushairah itu perlu ada syarat? Nak tahu ada 2 peperangan sebelum Al-Ushairah ni ada syarat. Syaratnya Islam. Sebab dia tidak Islam lagi kata dia boleh jadi dia tak tahu. Nak tahu sesuatu ni bukan syarat Islam. Kan? Abu Sufyan dalam hadis Kitabul Wahyi dalam Bukhari, dia kafir lagi. Iraklu Nabi SAW hantar surat kepada dia, dan dia panggil nak tanya orang kafir Quraisy, nak tanya orang Mekah sendiri tentang orang yang mendakwa Nabi akhir zaman ini. Dia pun pergilah dalam majlis itu. Abu Sufyan ketika itu kafir ke Islam? Kafir. Kemudian dia meriwayatkan cerita itu setelah dia Islam. Sebab itulah dalam Bukhari apa semua terima. Syarat untuk meriwayatkan hadis kena Islam. Ketika dia meriwayatkan hadis itu, cerita tu yang dia sendiri alami ketika itu dia tidak Islam. Bila dia Islam, diterimalah hadis dia tu. Jadi Abu Sufyan dia tak boleh tahu kalau Rasulullah tu begini dia cerita. Dia tahu kan? Padahal dia tidak Islam lagi. Nak tahu sesuatu ni bukan syaratnya Islam. Termasuklah nak tahu 2 peperangan sebelum itu. Syarat Islam. Tak kukuh. Dan syaratnya ialah Islam. Jawapan kepada takwilan 2 beliau ialah Ghazwah Al-Ushairah tidaklah lebih besar daripada Ghazwah sebelumnya. Sebagaimana di dalam 2 peperangan sebelumnya tidak berlaku pertempuran, di dalam Ghazwah Al-Ushairah juga tidak berlaku. Bilangan orang-orang yang telah ikut serta dalam peperangan itu juga lebih kurang sama. Kan begitu? Kenapa dia kata boleh jadi Zaid sebut Al-Ushairah sebab itu lebih besar, yang 2 lagi tak besar? Tak besar macam mana? Sama saja. Apa? Jadi kalau itu alasannya tak tepat. Lebih kurang sama. Nak kira dari segi tak berlaku peperangan, semuanya tak berlaku peperangan. Bilangan lebih kurang sama. Jadi apa yang berbeza? Yang jadi besar, Zaid tu ingat yang besar, yang 2 lagi dia tak ingat. Jadi Ibnu Ishaq ingat baik tu. Zaid ni syarat perawi hadis sahih, dhabit. Jadi tak dhabit, tak ingat dengan baik. Macam mana? Ataupun dia tak teliti dia sebut sepatutnya 3 dia sebut 1. Jawapan kepada takwilan 3 beliau ialah, apakah sahabat-sahabat lain yang turut meriwayatkan jumlah ghazwah yang disertai Nabi SAW sebanyak 19 seperti Zaid bin Arqam juga akan dianggap tidak mengetahui tentangnya. Jadi dia tidak tahu. Jadi yang dia tahunya itu saja Zaid. Sebab itu dia sebut Al-Ushairah. Orang tanya apakah peperangan yang mula-mula sekali dilancarkan oleh Rasulullah. Dan kalau tak tahu jangan cerita. Ini dia cerita Ushairah. Jadi sahabat lain yang juga jawapan dia sama dengan Zaid bin Arqam. Jadi kita nak kata tak tahu juga kan? Bukan Zaid saja yang kata macam ni. Yang lebih kukuh lagi ada di dalam kitab-kitab hadis. Bukan Zaid seorang. Kalau kita nak kata Zaid tersalah, jadi yang lain tersalah juga.
Kalau tersanad pun lebih baik lagi kita terima yang hadis yang ada sanad daripada yang tidak ada sanad. Itu kaedah yang kita belajar, mengikut kaedah hadis. Baru selamat. Kalau tidak, jadi macam tu. Jadi macam tu. Jawapan untuk takwilan 1 Hafiz Ibn Hajar lebih kurang sama dengan jawapan 3 untuk takwilan Hafiz Al-Aini. Cuba lihat dengan baik, dengan teliti. Jawapan kepada takwilan 2 Hafiz Ibn Hajar ialah takwilan yang jauh seperti itu tidak diperlukan. Dan jawapan kepada takwilan yang ketiga, beliau ialah kalau masa peperangan lain yang jauh lebih dekat daripada 3 peperangan ini boleh disebut secara berasingan, kenapa ia juga tidak disebut secara berasingan? Maulana Rashid Ahmad Al-Ganguhi di dalam Lami'ud Darari berkata, memanglah Bukhari berpendapat Ghazwah Al-Ushairah adalah ghazwah pertama Rasulullah SAW. Itu dia sebut. Memang mengikut Zaidnya begitu, bukan keliru, bukan dia masih budak lagi. Tak ada timbul masalah itu. Dia sudah matang dah pada masa itu. Kalau tidak matang, macam mana dia masuk berperang? Dia masuk berperang. Kerana itu beliau mengemukakan kata-kata Qatadah untuk menyokongnya. Qatadah tidak membantah riwayat Abu Ishaq selain memperbetulkan sebutan Al-Usairah atau Al-Ushair dengan katanya Al-Ushair sahaja. Yang lain-lainnya dia tidak bantah. Cuba kita perhatikan riwayat ini dengan teliti, Oleh kerana pendapat Ibnu Ishaq juga ada nilai di sisinya, ini mengikut pendapat dia. Jadi dia kata Imam Bukhari ini di sisi dia ada nilai juga pendapat Ibnu Ishaq. Jadi dia sebutlah. Tapi yang sebenarnya Zaid itu memang sebut yang pertama, yang mula-mulanya Al-Ushairah. Tapi oleh kerana ada nilai juga riwayat Ibnu Ishaq itu, maka beliau mengemukakannya juga. Kebiasaan Bukhari ialah mengemukakan beberapa pendapat ketika berlaku khilaf, meskipun pendapat-pendapat itu tidak kuat di sisinya. Jadi dia mengakui yang Imam Bukhari sebut Ibnu Ishaq itu ada nilai pun, tapi tidak kuat di sisi dia. Sebab itu dia tidak kemukakan dalam bentuk musnad, dia hanya kemukakan dalam ta'liq dia saja. Jadi sekarang ini pendapat Ibnu Ishaq itu dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam ta'liq dia saja. Maknanya Rashid Ahmad Ganguhi mengakui, menerima bahawa Bukhari menganggap ini tidak kuat. Tidak kuat. Bagi penulis, kalau sesuatu pendapat itu tidak kuat, bagaimana ia akan bernilai pula di sisi seseorang, terutamanya di sisi orang seperti Bukhari? Bernilai macam mana dah dhaif, dah bercanggah dengan yang sahih, macam mana kita nak kata bernilai? Sebab itu saya kata tujuan Imam Bukhari kemukakan dia nak banding. Ini pun popular juga, tersebar juga di kalangan masyarakat. Tetapi hakikatnya cuba tengok. Kalau saya letakkan di dalam ta'liqatnya sahaja, bukan saya kemukakan secara musnad. Yang hadis Zaid ini saya kemukakan secara musnad, dan di antara keduanya itu ada percanggahan. Bila ada percanggahan yang seperti ini, kita orang yang belajar hadis, kita nak utamakan yang mana? Fikir sendiri. Itu maksud Bukhari. Dia nak cerita pertentangan itu, dan bagi kita nak buat pegangan yang mana? Yang kuat lah. Itu bagi saya begitu. Rasanya kita kena berhenti setakat itulah dulu malam ni, sebab saya pun gangguan sikit, mata pula kebetulan gangguan. Jadi setakat itulah saja untuk malam ini. Wallah, tak sempat kita habiskan, kita akan sambung lagi, insya-Allah.
Subhanallah. Jadi saya rasa malam ni satu dia soalan ini pun soalan tak ada kena-mena dengan perbincangan kita malam ni. Ini pasal umrah umrah jauh ceritanya begini Bagi orang yang menunaikan umrah, mana lebih afdal? Sama ada melakukan umrah banyak kali dalam satu hari, dalam sehari, atau memperbanyakkan tawaf sunat. Bagi saya lebih baik tawaf sunat, sebab umrah di dalam satu hari banyak ni tidak ada sunnah. Tidak ada sunnah. Begitulah. Tapi dari segi keharusan itu pendapat. Dari segi fiqh saja. Dari segi sunnah, Nabi SAW tak ada buat banyak kali. Kalau sekali begitu, dia buat sekali. Begitu ya. Jadi lebih baiknya tawaf sunat atau ibadat-ibadat yang lain. Rasanya sekadar itu. Wallahu a'lam.